Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala badrit tamam Wa misbahil zalam Wa miftahi daris salam Wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah Bismillahi ma syaa Allah La yasrifu su'a illallah Bismillahi ma sya'allah Ma kana min ni'matin faminallah Bismillahi ma sya'allah La hawla wa la quwwata illa billah Faqala al-imam Abu Ja'far At-Tahawi Man wa man wasafallahu bima'na min ma'anil bashar faqad kafar amma ba'du Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di bawah penjagaannya, di bawah keselamatannya, di bawah semua itulah di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah masih menetapkan lagi iman dan Islam kita. Allah masih menjaga lagi iman dan Islam kita. Keduanya, Allah memberikan kesihatan kita untuk kita hadir dalam majlis ilmu. Kata ulama, talabul ilmi min alamatil khair. Kata ulama, mempelajari ilmu agama adalah satu tanda kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang tidak terhingga ini. Kalau kita ada gaji besar pun tak mampu kita nak bayar nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan guru, tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi alhamdulillah masih lagi kita berjumpa insya-Allah. Semoga Allah kuatkan, istiqamahkan kita dalam perjuangan Islam. Allah kuatkan kita dalam menegakkan agama Islam, dalam menyebarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada sesi yang lepas kita telah kongsikan kepada tuan-tuan bagaimana mahya sababul nuzul, iaitu apa dia sebab turunnya surah Al-Ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat yang saya telah nyatakan pada sesi yang lepas, iaitu riwayat bagaimana kaum Yahudi berjumpa dengan Rasulullah dan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apa dia, sif lana rabbak, kata mereka, iaitu ya Muhammad, tolong sifatkan kami Tuhan yang kau sembah. Makna sifatkan Tuhan, sifatkan Tuhan kamu, sifatkan Tuhan kamu ya Muhammad
sifatkan Tuhan kamu, yang kamu sembah ni, yang kamu ajarkan kepada manusia ni, sifatkan kepada kami Tuhan kamu ni bagaimana. Makna sifatkan Tuhan kamu yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang disoal oleh kaum Yahudi, apa dia? Dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk ceritakan kepada mereka apakah sifat fizikal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah turunkan surah ini nak memberitahu kepada Rasulullah, menjawab persoalan kaum Yahudi, dan nak bagi tahu kita bahawa secara umumnya kita kena faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa Allah bukan seperti makhluk. Makhluk padanya ada dua ciri utama ataupun dua benda yang menghidupkan makhluk ini. Maknanya ada dua sifat yang ada pada makhluk. Yang pertama adalah ciri fizikal, badaniah, luaran ni. Yang kedua sifat rohaniah. Rohaniah ni yang menggerakkan. Jadi kedua-dua itu semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak bawa satu lagi, ada beberapa lagi riwayat yang pada awalnya saya menyatakan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahawa bukan kaum Yahudi saja yang minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah ceritakan fizikal Allah ni bagaimana, tetapi kaum musyrikin Mekah juga, kaum kafir Quraisy pun minta kepada Nabi SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Saya terus baca kepada maksudnya. Ini riwayat hadis yang menceritakan kaum musyrikin Mekah, penyembah berhala yang duduk di Mekah tu, kafir Quraisy, dia minta kepada Rasulullah seperti mana kaum Yahudi minta. Apa kata hadis ni? Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahawasanya orang-orang musyrik telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni, panggilan mereka kepada Rasulullah, mereka tak panggil secara adab. Mereka akan panggil ya Muhammad. Bagi orang Arab, ya Muhammad ketika itu memang kasar lah. Jadi Yahudi pun sama panggil macam tu. Kaum musyrikin Mekah pun panggil Rasulullah macam tu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tidak pernah sekalipun Allah memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad. Semuanya Allah memanggil dengan nama-nama yang sangat-sangat menarik ataupun yang memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tak pernah panggil ya Muhammad tolong sampaikan wahyu ni, tak pernah. Habis pun Allah akan panggil Muhammad ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ya Rasulullah, ya Habiballah. Sebab itu kita beradab dengan Rasulullah, kita jangan panggil Muhammad. Kalau nak sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ni sangat-sangat berguna kepada kita. Sebab apa? Orang yang berselawat dengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan disahut oleh Nabi, akan Nabi kenalnya di yaumul akhirah nanti. Cepat Nabi kenal. Bukan maknanya Nabi tak kenal, maknanya dari jauh terpancar terpancar keimanan pada muka-muka orang yang beriman ini, dan menyebabkan Nabi cepat panggil untuk masuk ke dalam syurga bersama Nabi SAW, dan Nabi akan memberi syafaat kepada yang berselawat kepada Nabi SAW. Jadi kata kaum musyrik Mekah ataupun kaum musyrikin kepada Rasulullah, ya Muhammad, sila terangkan keturunan Tuhanmu kepada kami. Kalau Yahudi, dia minta kepada siapa? Kepada Rasulullah, "Oi Muhammad, tolong ceritakan kepada kami bagaimana fizikal Tuhan kamu." Kami ada, kami nampak fizikal Tuhan kami. Tengok ni, besar ada, kecil ada. Dia nak supaya supaya Rasulullah ni cerita bahawa kewujudan Tuhan, iaitu Allah SWT ni, semacam-macam Tuhan mereka boleh nampak.
dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak disyaratkan benda yang wujud itu perlu nampak depan mata. Lagi sekali saya ulang, tidak disyaratkan benda yang wujud itu perlu nampak di depan mata. Contoh yang paling mudah tuan-tuan, kita tak payah nak cerita lebih tinggi, kita cerita tentang ciptaan Allah kepada kita. Tuan-tuan tahu tak roh kita duduk kat mana sekarang? Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu. Tapi tuan-tuan percaya tak roh tu ada pada kita? Percaya? Adakah roh itu perlu nampak baru dikatakan benda tu wujud? Tak perlu. Kipas ni kita nisbahkan, kita ambil antara makhluk. Kita jangan bincangkan lagi lebih tinggi. Antara makhluk saja pun kita fakir, kita tak mampu untuk menilainya. Bagaimana keadaan roh? Bagaimana bentuk roh? Roh duduk di mana? Contoh lain, angin. Tuan-tuan rasa angin tak? Ada tak rasa sejuk malam ni? Rasa. Tapi tuan-tuan nampak tak zat ataupun fizikal angin? Tapi tuan-tuan yakin tak benda tu ada? Ada. Sebab apa? Dapat rasa. Benda tu tak nampak, tetapi kita yakin benda tu ada. Maka yakin sebab apa? Sebab kita rasa sejuk pada malam ni. Jadi bagaimana kita nak rasa Allah Subhanahu Wa Taala ini ada, yang mentadbir alam ini, dengan melihat seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Yahudi dengan kaum musyrikin Mekah, dia tak nak. Dia nak mesti setiap benda yang wujud mesti ada di depan mata. Macam botol ni. Kalau tak ada, tak ada lah. Maknanya kalau ada, benda tu wujud. Dia orang tak nak percaya. Kaum Yahudi seperti itu. Bersama juga dengan kaum musyrikin Mekah. Tapi kaum musyrikin Mekah ni lagi handal. Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa keturunan kamu? Datang dari mana Tuhan kamu ni? Subhanallahal azim. Na'udzubillahi min zalik. Supaya Allah jauhkan kita daripada akidah yang tidak benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini dengan berfirman, qul huwallahu ahad Allahus samad, iaitu ayat 1 hingga 4. As-samad, kata ulama, yang mana tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah bukan ada waris. Allah bukan mewarisi. Kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran kuasa Allah Ta'ala, semua ini bukan Allah mewarisi kuasanya daripada Tuhan bapaknya, seperti mana yang diyakini oleh kaum Kristian. Dalam satu Tuhan, kalau kita fikir pun macam nak tergelak kan tuan-tuan. Dalam satu Tuhan ada 3 Tuhan. Dalam 3 Tuhan ada satu Tuhan. Subhanallahal azim. Macam mana tu? Jadi benda itu Allah menafikan pertanyaan kaum musyrikin Mekah, yang mana Allah menyebut dalam dalam surah Al-Ikhlas dengan maknanya As-Samad, iaitu yang mana tidak melahirkan. Allah tidak melahirkan zuriat, dan Allah bukan jantina. Allah, sebab itu kita katakan tadi, Allah tidak seperti makhluk. Allah tak sama dengan makhluk, sedikit pun tak sama. Tapi timbul balik pada zaman siapa dia? Pada zaman akhir zaman ni, ujung-ujung dunia, iaitu ada golongan yang menyatakan Allah ada tangan, Allah ada wajah, Allah duduk di atas aras, yang mana di atas aras itu dipanggil makanil adami, tempat yang tak ada. Subhanallahal azim. Dia kata Allah duduk di atas aras. Aras, atas dia ada satu tempat yang dipanggil makanil adami, satu tempat yang adam, yang tidak wujud. Subhanallahal azim. Ini batil dan boleh menjerumuskan seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap yang dilahirkan, tadi kita baca tentang perkataan As-Samad, qul huwallahu ahad Allahus samad. As-Samad itu ulama mengatakan bahawa kerana setiap yang dilahirkan pasti akan mati. Kalaulah Allah melahirkan,
Na'udzubillah min dzalik. Kalaulah satu Tuhan dia melahirkan anak Tuhan, pastinya bapa Tuhan ni akan menemui ajal dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Bagaimana pula golongan yang mengatakan Tuhan itu ada anak, ada bapa? Sebab setiap yang dilahirkan itu ataupun setiap yang dilahirkan itu pastinya yang sebelumnya akan menemui kematian. Kita ada anak, tuan-tuan. Kita ada anak. Bila kita mati, yang mewarisi rumah kita, yang mewarisi kereta kita, yang mewarisi sebahagian harta kita adalah anak yang ada pada kita. Jadi kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau satu golongan mengatakan Allah itu melahirkan anaknya ataupun Allah dilahirkan oleh bapa Tuhan sebelumnya, maka kita tak boleh gelar Allah ini sebagai Tuhan, kerana Allah mempunyai sifat-sifat makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ini pahaman yang berseleweng dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu secara untuk repair balik akal fikiran kita. Kalau dalam bab akidah, tuan-tuan, saya ingat lagi pesan Baba Lee Sekam. Dia kata apa? Dalam mempelajari akidah yang benar, benda yang paling utama adalah kita kena buang virus corona fizikal. Virus corona yang serang negara kita dan negara lain, itu dia serang secara fizikal. Tetapi virus yang boleh menyerang melalui akal fikiran dan hati, ni virus dengan tersebarnya akidah yang tidak betul. Jadi kita nak belajar akidah ni, kita kena betul. Betul macam mana? Pertama sekali yakin bahawa Allah tidak sama dengan makhluk. Dari segi apa, tuan-tuan? Dari segi zatnya. Kita panggil Allah zat, tapi kita tak boleh terjemah zat itu kepada fizikal, tak boleh. Allah tak sama dengan makhluk dari segi sifatnya. Kalaulah kita belajar dulu sifat 20 Allah Ta'ala, kita menyatakan bahawa Allah bersifat dengan sifat mendengar, maka pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan sama dengan makhluk. Makhluk dia ada alat yang dipanggil telinga ataupun yang dipanggil dengan gegendang telinga. Ada orang yang ada telinga ni, alat dia ni. Ada orang yang ada anggota badan namanya telinga tapi tak boleh dengar. Itu menunjukkan makhluk ini lemah. Jadi Allah, sifat pendengaran Allah tidak sama dengan sifat pendengaran makhluk. Itu secara asas yang kita boleh faham sebelum kita masuk kepada surah Al-Ikhlas. Ini baru kita belajar tentang sebab nuzul, sebab apa Allah turunkan surah Al-Ikhlas kepada baginda Nabi SAW. Yang pertama kita tahu, Yahudi tanya. Yang sekarang ni kita baca tentang kaum musyrikin Mekah. Jadi kita nak supaya kita mati ni, kita yakin bahawa Allah ini Tuhan yang Esa. Tidak ada makhluk yang boleh sama dengan Allah, dan Allah tidak sama dengan makhluk. Ini terbukti, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kata Imam Abu Hanifah. Siapa dia Imam Abu Hanifah ni, tuan-tuan? Kepala bagi mazhab Hanafi. Ustaz, kenapa kita tak ambil mazhab Syafi'i? Tuan-tuan kena faham macam ni. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia punya kepala, iaitu akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di bawah akidah itu dipayungi, di bawah payung akidah Rasulullah yang benar, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada zaman mazhab ini, di bawahnya ada Imam Malik, kepala ataupun ketua bagi mazhab Maliki. Di bawah dia ada Imam Abu Hanifah, kepala bagi mazhab Hanafi. Di bawah dia, lepas saja Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijrah, baru lahir Imam Syafi'i, dan barulah anak murid kepada Imam Syafi'i, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat mazhab ini, keempat-empat imam ini semua berada di bawah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada satu puak di akhir zaman kata Imam Syafi'i bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Malik bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah kepala bagi mazhab Hanafi bukan Ahlussunnah wal Jamaah, saya nak petikkan satu kata-kata daripada Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, man qala
bihuduthi sifatillah au syakka au tawaqqafa fahuwa kafir, kata Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah yang bermaksud sesiapa yang mengatakan bahawa Allah mempunyai sifat seperti sifat makhluk, ataupun dia ragu-ragu terhadap Allah, dia yakin, dia cakap bahawa ya aku tak percayalah Allah ni wujud, dia kata na'udzubillahi min zalik, dan dia yakin apa yang dia cakap, au tawaqqafa, dia berada atas pagar. Kalau bab politik dia tuan, kita tengok ramai yang duduk atas pagar. Yang ni dalam bab akidah pun ada golongan yang duduk atas pagar. Kejap dia yakin, kejap dia tak yakin. Bila dia dengar ceramah tentang akidah, dia yakin Allah tu wujud. Bila dia jumpa dengan kawan dia dia tak yakin pula Allah tu wujud. Dia duduk atas pagar. Kejap dia boleh yakin, kejap dia tak yakin. Kata Imam Abu Hanifah, siapa yang mengatakan Allah itu mempunyai sifat sama dengan sifat makhluk, makhluk ni siapa apa? Ma siwallah, yang selain daripada Allah, kita lah. Ataupun syak wang saka, ataupun dia bersangka buruk kepada Allah Ta'ala, ataupun dia berada di atas pagar, macam tadi saya kata, fahuwa kafir, kata Imam Abu Hanifah, dia terkeluar daripada Islam. Nanti tuan-tuan kata pula saya ni ajar nak menyesatkan orang, nak mengkafirkan orang. Tak. Imam Abu Hanifah dia menyatakan kepada kita bagaimana seseorang itu boleh terjerumus kepada kekufuran. Bukan kita nak jadi kafir, ta'udzubillah min zalik. Bukan kita nak menuduh orang tu kafir, dia ni kafir, tak. Imam Abu Hanifah sebut sesiapa yang yakin dan mengatakan terhadap Allah, Allah ini mempunyai sifat sama dengan sifat makhluk. Pertama, siapa yang kata macam tu dan dia yakin macam tu, contoh dia kata Allah duduk di atas arasy. Kalau tuan-tuan dengar orang cakap macam tu, tuan-tuan tanya balik dia, sebelum Allah cipta arasy, Allah duduk di mana? Dia takkan boleh jawab. Sebab itu mereka golongan ini, mereka kata Allah bukan duduk di atas arasy, Allah duduk di atas arasy. Maknanya selepas arasy ada satu tempat yang dipanggil makanil adami, satu tempat yang tak ada, tak wujud. Subhanallah. Siapa dia? Minta maaf lah kalau yang mengikut golongan ni, Wahabiyah. Golongan ni sangat-sangat mendoktrinkan masyarakat dengan akidah yang ni. Sedangkan Allah dah nyata jelas dalam surah Al-Ikhlas, dan sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini Allah sebut. Maka subhanallah azim, kata Imam Abu Hanifah ni bukan imam kita, bukan mazhab imam imam mazhab kita, mazhab imam bagi mazhab Hanafi. Dia kata siapa yang menyifatkan Allah dengan sifat makhluk dan dia yakin apa dia cakap, ataupun dia sangka buruk kepada Allah Ta'ala, ataupun dia duduk di atas pagar, kejap dia yakin, kejap tak yakin, fahuwa kafir, kufur. Jadi kita belajar tentang ciri-ciri yang boleh seseorang itu jatuh kepada kekufuran. Kalau kata golongan-golongan yang menisbahkan Allah ni sama dengan makhluk, ada tangan, ada wajah, dia kata kami ikut salaf. Ada satu lagi ulama salaf yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam kitabnya yang disebut Aqidatut Tahawiyah, iaitu siapa dia? Abu Ja'far At-Tahawi. Ini ulama salaf yang mereka menggelarkan diri mereka salafi. Sebenarnya mereka tidak ikut akidah imam-imam salaf. Akidah imam salaf kata apa? Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wa man wasafallah bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, barang siapa yang menyifatkan Allah dengan makhluk dan dia yakin apa yang dikatakan itu, faqad kafar, keluar daripada Islam. Sebab Allah memang tak sama dengan makhluk. Jadi kalau dia kata seperti makhluk,
maknanya orang itu sama seperti pertanyaan kaum Yahudi dan sama dengan pertanyaan kaum musyrikin Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya golongan ini bukan ada di hujung akhir zaman ni, tidak. Zaman Rasulullah pun ada yang dah cabar Rasulullah macam tu. Jadi kita tak rasa macam galat ataupun tak rasa macam pelik lah kan. Sebab itu yang terjadi pada zaman Rasulullah. Manakala setiap yang mati pasti akan meninggalkan waris. Kalau seseorang tu kata Tuhan itu melahirkan anak, maknanya dia pasti bila dia dah mati, pasti yang akan mewarisi kuasanya adalah warisnya. Tetapi mustahil bagi Allah begitu. Allah tidak seperti itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang setara dengannya, iaitu Al-Ikhlas pada ayat yang keempat, iaitu walam yakullahu kufuwan ahad. Kufu, perkataan kufu yang tuan-tuan sebut, walam yakullahu kufuwan. Kufu itu orang Melayu dah sebut dah perkataan tu. Apa makna kufu tu? Kalau orang Melayu sebut sepupu. Sepupu ni maknanya apa? Dia datang dari satu jalur darah daging yang sama, iaitu daripada datuk yang sama. Maknanya kufu ni persamaan. Jadi Allah kata apa? Walam yakullahu kufuwan ahad, iaitu artinya tiada yang serupa atau menyamai Allah Subhanahu wa taala, dan tiada yang dapat menjadi setara dengannya. Kalaulah ada golongan yang mengatakan Allah sama dengan makhluk, maknanya dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila mendustakan ayat Allah taala, bila tidak membenarkan apa saja wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, maka dia batal iman dia dan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang menunjukkan kaum musyrikin Mekah juga ada cabar Nabi cabar Nabi supaya diterangkan siapakah keturunan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi saya nak bawa riwayat yang mana kaum Nasrani pula cabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada apa meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Sayyidina Abbas adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca hadis disebut Ibnu Abbas, maknanya anak kepada Sayyidina Abbas, iaitu sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ataupun yakut ataupun emas ataupun perak. Orang Nasrani kan dia sembah berhala daripada yang diperbuat oleh mereka sendiri, daripada emas, daripada permata. Jadi dia tanya kepada Rasulullah, "Oi Muhammad, tolong ceritakan kepada kami bagaimana keadaan Tuhan kamu. Adakah Tuhan kamu ini dibuat daripada emas? Adakah Tuhan kamu ini dibuat daripada perak? Ataupun Tuhan kamu ini dibuat daripada mahligai yang paling mahal?" Sama je. Semua ini bukan mereka bertanya ini bukan kerana mereka nak ilmu, bukan kerana nak Rasulullah ajar akidah yang betul kepada mereka, tetapi pertanyaan mereka ini adalah cabaran kepada Rasulullah. Mereka mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tak sama dengan peristiwa malaikat Jibril alaihissalam. Sikit lagi tuan-tuan, saya habis dengan cerita malaikat Jibril ni, yang mana dalam hadis kedua tuan-tuan balik, kalau ada kitab hadis 40 Imam Nawawi, tengok hadis yang kedua, yang mana yang panjang hadis tu, yang mana Jibril alaihissalam masuk ke dalam majlis Rasulullah dan duduk di depan Rasulullah, lutut bertemu lutut, sehingga dikatakan dalam hadis itu tangan Jibril alaihissalam letak di atas paha Rasulullah. Lalu Jibril tanya kepada Rasulullah beberapa soalan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang tanda-tanda kiamat. Pertanyaan Jibril kepada Rasulullah itu bukan kerana Jibril tak tahu, malaikat Jibril tak tahu, tetapi untuk mengajar sahabat-sahabat yang ada di dalam majlis Rasulullah. Tetapi pertanyaan seperti mana dalam hadis yang tentang turunnya surah Al-Ikhlas ini,
iaitu pertanyaan daripada kaum Yahudi, kaum musyrikin Mekah dengan kaum Nasrani. Pertanyaan Rasulullah, sehebat Allah Ta'ala ini, mereka nampak Tuhan Rasulullah ni tak ada depan mata. Sebab apa? Mereka menyangkakan bahawa setiap benda yang wujud itu pasti kena ada di depan mata. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan seperti itu. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu. InsyaAllah kalau diizinkan sesi yang akan datang, baru kita meneliti satu persatu ayat daripada surah Al-Ikhlas. Jadi mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf kalau mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami ya Allah setelah Engkau beri hidayah kepada kami ya Allah. Tetapkanlah kami ya Allah di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad